Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba' wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil muka surat 392. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali berkata, memetik hadis Rasulullah SAW, halal itu telah nyata dan haram juga telah nyata, iaitu pada zaman Rasulullah SAW dan juga pada segala zaman dan masa. Hanya sahaja zaman dan masa yang berbeza-beza tentang sedikitnya yang halal dan banyaknya, menurut baik dan buruknya zaman dan masa. Selanjutnya beliau berkata lagi, yang halal itu banyak, begitu pula yang haram. Tetapi tidaklah benar jika dikatakan yang haram itu lebih banyak. Sebab pada setiap zaman dan masa pasti ada 3 perkara yang berikut ini, iaitu halal, haram dan syubhah. Tepat seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Demikianlah sebuah ringkas maksud dari bicara Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimuradih walillahil hamd billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita dapat meneruskan lagi kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati dan diberkati serta diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita dapat memahami apa bicara kita pada malam ini, dan insya-Allah dapat pula kita mengamalkan dalam kehidupan kita yang sepatutnya kita perlu beramal. Kita masih lagi dalam membicarakan tentang kebimbangan terhadap syubhah. Syubhah ni merupakan satu perkara yang kita katakan antara halal dan haram. Nak kata halal pun tak sepenuhnya halal, dan nak kata haram pun tidak sepenuhnya haram. Kemungkinan halal itu bercampur dengan haram, ataupun yang haram itu bercampur dengan halal, ada sedikit ataupun ada banyak, kita tak pasti. Yang pastinya tidak bersih halal itu semata-mata untuk kita ambil, dan tidak pula kita nak katakan haram sepenuhnya untuk kita tinggalkan. Benda ini namanya syubhah. Jadi barang-barang yang syubhah ini pada hukum peringkat awal bagi orang yang tidak warak, bagi orang yang tidak warak, maknanya dia tengok pada asal benda ataupun perkara itu. Kalau asal benda itu halal, datang keraguan tentang halal ke tak ke, ada campur ke tak campur ke, maka kita kembali kepada asalnya, hukumnya halal, maka hukumnya halal lah. Itu orang yang tak warak. Begitu juga benda yang haram, kalau timbul dia ni halal lah, pada dibuat oleh bini-bini campuran ini begini halal, tapi asalnya haram. Kembali balik kepada asalnya, maka asal perkara itu haram, maka hukumnya haram. Tapi itu ialah perkara orang yang biasalah, orang awam. Tapi bagi orang yang warak, yang maksud kata warak tu, dia lebih kepada memelihara. Yang haram dia tentulah, yang syubhah dia pun dia jaga, takut-takut mungkin ada sedikit, seperti mana yang sebutkan dalam hadis kemarin, yang mana satu orang tu beli pakaian dengan harga 10 dirham, 1 dirham daripadanya termasuk dalam benda yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala salatnya, ibadatnya selama dia pakai pakaian itu. Jadi maknanya bagi orang yang warak, dia cukup jaga perkara yang syubhah ini, jangan sampai
perkara ni nak kata halal tak pasti, nak kata haram pun tak boleh. Kemudian duk ada dalam keraguan, bimbang, ada tak ada, boleh tak boleh tak boleh. Maka bagi bagi orang yang warak dikatakan, maka dia mengelakkan benda tu. Pada kita ni tengok halal lah, tengok sedap lagi sapu lah, pada kita itu aja. Tapi pada orang yang warak datang keraguan, maka dia tinggallah benda yang ragu tu, dia cari yang benar-benar haram, yang halal, ya. Baik, kita sambung apa yang kita bacakan pada malam ini, iaitu Imam Ghazali berkata memetik dari hadis Rasulullah SAW, halal itu telah nyata dan haram juga nyata. Maknanya al-halalu bayyina wa al-haramu bayyin wa halal mubayyin. Jadi makna yang halal pun jelas, yang haram pun jelas. Jadi yang tak jelas tu pada antara halal dan haram. Dan juga halal itu telah nyata dan haram juga telah nyata, iaitu pada zaman Rasulullah SAW. Mana zaman tu pun dah ada benda yang halal, yang haram, confirm dah halal haram, yang ni halal, yang ni haram. Dan juga pada segala zaman dan masa sampailah kepada hari ini, halal yang halal tetap halal, yang haram tak haram. Hanyalah zaman dan masa yang berbeza tentang sedikitnya yang halal dan banyaknya. Sikit banyak adalah. Dalam hal yang halal tu, tempat kita ni banyak yang halal ke, banyak yang haram ke. Pendek kata, kalau kita duduk dalam di negeri kita ni, kita kata banyaklah, mudahlah untuk kita mempastikan yang halal. Tapi kalau kita pergi keluar negeri sikit, keluar negeri, pergi Thailand contohnya, nak cari kedai Melayu tak ada. Jadi kedai mamak tak ada. Cakap Melayu pandai. Dia nak kata halal ke haram. Di situ mulalah kita boleh kata banyak yang haram lah. Dia tentang sedikitnya yang halal dan banyaknya menurut baik dan buruknya zaman pada masa itu. Zaman ataupun tempat. Tengok tempat lah. Maknanya di situlah boleh jadi banyak halal, sikit haram, ataupun banyak haram, sedikit halal. Selanjutnya beliau berkata lagi, yang halal itu banyak, begitu pula yang haram pun banyak juga. Tetapi tidak benar, kita tak boleh kata yang halal banyak, ataupun kita kata yang haram itu banyak. Tidak benar jika dikatakan yang haram itu lebih banyak. Sebab pada setiap zaman dan masa pasti ada 3 perkara yang berikut ini. Di mana-mana pun kita tak boleh tentu kata ada benda entah 2 saja, halal atau haram. Tapi bila sampai masa-masa yang sekarang ini, benda tu tak pasti 2 tu saja. Maka timbul satu perkara lagi, iaitu halal, haram dan syubhah. Halal pasti confirm boleh kita makan. Haram pasti confirm kita tak boleh makan. Yang syubhah yang ni, syubhah ni. Bapa yang banyak pada hari ini, zaman kita hari ini, zaman teknologi ini, macam-macam benda yang syubhah. Khususnya yang makanan lah. Makanan, minuman dan sebagainya, lebih banyak kepada benda-benda yang syubhah. Sebab apa? Teknologi moden sekarang ini membuat kelang dan sebagainya. Jadi bila dah kelang tu, faham sajalah benda yang kalau kata ayam nak sembelih bukan sekok 2, bukan 10 2, beratus. Kambing bukan sekok 2, berpuluh. Lembu pun begitu pula. Kemudian perniagaan zaman sekarang ni pula bukan perniagaan setempat. Perniagaan yang sampai ekspor import. Yang ekspor negeri kita ada barang, kita ekspor ke luar negeri. Yang import barang yang kita tak ada dalam negeri, kita import pemain masuk. Jadi yang dalam negeri kita tahulah mungkin dibuat oleh kelang-kelang kita, kan? Tetapi apa kata kelang-kelang yang dibuat oleh kelang luar negeri? Kan? Bukan kata luar negeri lah yang meragukan hari ini. Hak dalam negeri pun meragukan. Jadi dalam hal yang itulah, yang menentukan halal haram itu, maksudnya kalau bab perkara yang sembelih menyembelih ni, perlu kita ada rasa keraguan. Betul tak betul? Betul tu betul macam mana? Bukan pasal betul sedap atau tak sedap. Betul tu mengikut syarak, mengikut syarak.
Kalau sedap ni, antara ayam sembelih dengan ayam kena kereta sama je sedapnya. Sedap sama je kan. Pasal apa? Baru kena kereta. Ambil lapah-lapah duk panas lagi, masak. Apa beza? Tak ada apa beza. Tapi yang kita kata ni halal atau haram tu ialah mengikut syarak. Jadi oleh kerana kita manusia yang Islam, yang beriman ni, syarak tak lari pada kita. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kemudian timbul lagi sebab, syarat, mani', Allah batal dia. Kan? Jadi benda itulah yang kita nak jaga. Sebab apa? Perkara makan, pakai dan sebagainya ni melibatkan jadi daging darah, jadi pakaian kita nak buat ibadat. Sedangkan kita nak buat ibadat, tiba-tiba ibadat kita tu tak diterima disebabkan apa? Kerana sumber-sumber ataupun makanan-makanan yang jelas haram ataupun syubhah. Tepat seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Demikianlah serba ringkas maksud dari bicara Imam Ghazali rahimahullah. Maksudnya mengenai tentang syubhah halal dan haram ni, kalau ikut dalam kitab Imam Ghazali memang terlalu panjang lah. Terlalu panjang untuk kita nak bicarakan. Tak terbaca kita. Kita teringat dalam satu kisah bagaimana satu orang duduk di tepi sungai. Duduk tepi sungai. Satu ketika dia turun ke sungai, nak mandi ke, nak berwuduk ke, dia nampak satu buah jambu hanyut ke tempat pengkalan dia. Dia pun ambil, makan. Bila makan-makan, dia teringat, Allah, aku makan ni buah jambu siapa ni? Tanah aku tak ada jambu. Tapi dia mari daripada sungai. Maknanya jambu ni datang daripada atas. Bagi orang yang warak dan bagi dia tu ahli yang abid juga, ahli ibadat, maka dia mencari, berusaha memastikan jambu ni jambu siapa. Jadi dia ikutlah, mudiklah ke hulu lah kan, kalau ke atas ke hulu kan, bawah ke hilir, mudik ke hulu, mudik ke atas, maka berjumpalah satu pokok jambu yang condong ke sungai nak. Oh, barangkali pokok jambu pokok ni lah ni yang jatuh yang aku ambil makan tadi. Tak apalah. Dia naik ke darat cari ada siapa tuan dia. Bila dia cari ke dalam kawasan tu, dapatlah satu rumah, ada satu orang, pakcik-pakcik, jambu, pokok jambu tepi sungai tu pakcik punya. Yalah, saya punya lah. Allah, tadi saya duduk sana ada jambu hanyut, saya ambil makan, saya minta halal. Yang orang tua tu kata, saya boleh halal tapi dengan syarat. Pula dah. Saya boleh halal tapi dengan syarat. Syarat apa? Syarat engkau kahwin dengan anak aku. Pula dah. Kalau dia dengar seronok lah. Jambu punya pasal boleh kahwin dengan anak orang. Ada mau? Mau kan? Tapi anak aku ni, mata dia buta, telinga dia pekak, tangan tak ada, kaki tak ada. Allah, nak kahwin macam mana? Nak? Tak mau kan? Kalau hang mau ini, boleh aku kahwinkan, aku halalkan? Lah. Tapi satu lagi syarat, hang kena bekerja dengan aku. Mungkinlah sebulan, 2 bulan ataupun setahun, 2 tahun. Tak boleh kami minta halal. Itulah cara dia halal dia. Sama ada hang bekerja dengan aku sekian-sekian lama, kemudian lepas tu hang kahwin dengan aku. Aku halal lah. Itulah jadi mas kahwin dia. Bagi orang yang nak jaga ahli ibadat, nak jaga apa nama status ibadat dia tu supaya jangan rosak, tak apalah, bersanggup berkorban, bekerja dengan orang tu sebulan 2 ataupun setahun 2, kemudian habis syarat tempoh dia, bagi kahwin. Kahwin pun, ya Allah, bayangkan tengoklah, nak kahwin dengan perempuan yang tak ada mata, tak ada telinga, tak ada tangan, tak ada kaki, macam buah timun. Tak apalah, asalkan halal dah lah, kan? Padahal kalau kita lah, kita kata, Allah, orang tua ni ngada-ngada sabit sebiji jambu kan.
Sambil sebiji jambu aku larat bayar berapa duit? RM1, RM2, RM5, RM10 boleh bayar biji jambu. Tapi bukan dia nak RM1, RM2 tu. Tapi dia nak bagi hang nak dapat halal dan selesai benda tu bukan satu perkara yang mudah. Tak apalah, selesai dah tempoh kerja dia pun kahwinkan. Kahwinlah dengan anak dia. Bila kahwin dengan anak dia, bila masuk dalam bilik, dia tengok anak perempuan, anak lelaki orang tua tu, tengok, dia terkejut dia. Pak cik. Mula pak cik lagi lah, belum lagi ayah kan. Pak cik, saya ni tersilap bilik ke? Awak? Pak cik kata anak pak cik tak ada mata, tak nampak, buta, telinga pekak, tangan tak ada, kita tak ni, tapi saya tengok elok. Ya. Yang aku kata tak ada mata tu, mata dia tak pernah tengok suatu benda yang haram. Dia tak dengar, telinga dia tak pernah dengar satu benda yang haram. Tangan dia kata tak ada, tangan dia tak pernah memegang satu benda yang haram. Kaki dia aku kata tak ada, kaki dia tak pernah melakukan berjalan ke tempat yang haram. Tu dia. Kalau tidak pada kita mula-mula tak mau no. Tapi kalau tahu macam tu awal-awal tak apa, kerja tak apa. Dapat menikah anak orang tu. Tapi oleh kerana bukan harga menikah tu yang dia penting, harga halal buah biji jambu tu yang penting. Bagaimana kita nak bayangkan bagi orang yang abid sayang pada nilai ibadat dia tu, sanggup berkorban macam tu. Sampai kesudah maknanya tak beritahu rahsia tu. Sampailah menikah baru tengok-tengok, oi, kalau macam ni habang awal-awal tak puas sangat. Tapi mungkin kalau habang awal, khidmat dia tu tak ikhlas. Kan? Khidmat dia tak ikhlas. Dia terima syarat tu pun tak ikhlas. Tapi apabila dihabak, dirahsiakan macam tu, makna dia buat tak apalah. Kerja pun kerjalah, jadi kuli lah. Menikah dengan timun pun menikah pula dengan timun. Ikhlas sungguh. Apa-apa? Kerana minta orang ni halal. Apabila orang ni halal, Allah pun halal lah. Itu dia. Bila keikhlasan itulah nilainya, maka dia dikahwinkan, tiba-tiba dapat isteri yang elok. Itu nampak. Nak habaq pada kita nilai, ya, nilai orang yang ibadah, nak takut pada benda yang haram, takut dan syubhah, walaupun hanya dengan sebiji jambu. Kalau kita sebiji jambu ni, sedap pula sebiji jambu. Jom kita naik cari lagi pokok datang mana, kan? Cari lagi jauh pada orang, balas lagi banyak, tu. Jadi inilah nak sebutkan kepada kita nilai ibadat yang akan dipersembahkan kepada Allah Ta'ala tu, kalaulah dengan kerana sebiji ini amalan aku tak diterima, apalah maknanya. Itu nah. Jadi maknanya kita nak habaq, kita ni tanya kita, sejauh mana kita rasa kita makan yang halal, puas hati. Kita elokkan benda yang haram, puas hati. Kita makan yang syubhah, rasa tak ada apa-apa. Zaman-zaman sekarang ni satu perkara yang benda-benda yang syubhah ni terlalu banyak sangatlah. Ya. Makanan berbungkus, makanan bertin. Agak-agak macam ikan temenu lengat tu macam mana? Dan temenu lengat yang dibuat oleh orang Cina kan. Sedap kata sedap perut pun tak buang kan, perut pun tak buang. Tapi orang yang jual ikan masin dekat tangga market tu, dia ada jual ikan lengat yang dibuat oleh Muslim, dia kata buang perut. Itu hilang syubhah kita. Belilah kat dia, beli kat dia ikan temenu lengat yang dia dibuat oleh orang Islam, buang perut. Kalau buat orang Islam pun tak buang perut, apa tu lah. Bukan kira ni orang Melayu. Kita ni selalu terpedaya macam tu lah. Ni yang Melayunya ni, Melayunya ni. Melayu tu tuan jadi Abdul Karim tu. Kau rasa dengar ni Al-Karim ni, laku apa nama putu mayum dia. Jadi terpedaya kita ni. Jadi inilah kita ni, jangan mudah terpedaya dengan Melayu. Melayu pun kalau hak yang jenis hak yang Melayu saja tu tak ada apa juga lah. Kita nak Melayu yang Islam. Melayu yang Islam. Itu yang penting.
Kemudian dari itu hendaklah kamu mengetahui moga-moga Allah Taala merahmati kamu sekalian. Bahwasanya saya, maknanya Al-Haddad ini nah, Imam Al-Haddad nah, Habib Abdullah Al-Haddad ni. Moga-moga Allah Taala merahmati kamu. Bahwasanya saya telah menerangkan dengan maksud syubhah dalam pembicaraan saya sebelum ini secara ringkas saja. Dalam yang kita tengok ni cukup ringkas. Manakala Imam Ghazali sebenarnya telah membicarakan tentang perkara ini secara mendetail, ya, lengkap dengan bahagian-bahagiannya dalam kitabnya yang berjudul Ahya Ulumuddin dalam tajuk Halal dan Haram. Nak baca Ahya Ulumuddin tahu sajalah. Sekurang-kurangnya dia ada 8 jilid. Ataupun kalau kita tak mampu untuk nak baca Ahya Ulumuddin, tengoklah dalam Sirus Salikin. Sirus Salikin ada 2 jilid, 4 juzuk, 4 juzuk. Tajuk Halal dan Haram ni ada dalam jilid yang pertama, juzuk yang kedua. Itu dia ambil ringkas daripada Ahya Ulumuddin. Kalau saya tengok kepada tajuk-tajuk yang ada dalam Ahya Ulumuddin dan juga dalam Sirus Salikin, terlalu panjang. Dibahagikan cerita halal dan haram ini sampai kepada 5-6 pasal, ya. Dalam Sirus Salikin daripada muka surat 85 sampai 108 juzuk kedua. Susunan dia macam Ahya Ulumuddin tapi dia ambil ringkas sikit. Dalam Ahya Ulumuddin muka surat 522 sehingga 691 jilid kedua. Apa dia ceritanya? Bukan nak cerita dah dalam Ahya Ulumuddin. Cuma nak sebut pasal yang pertama, kelebihan halal dan kecelakaan haram. Detail cerita benda yang halal, benda yang haram. Ya? Bagaimana kebaikan kita ambil yang halal, bagaimana kebinasaan kita ambil benda yang haram. Ya? Yang kedua, pasal yang kedua, darjat ataupun tingkatan-tingkatan halal. Ya Allah, berapa bahagi, berapa bab, berapa pecahan lagi darjat-darjat yang halal. Oh, tu dia ada. Makanan baik sama ada makanan ke, kerja buat ke dan sebagainya, banyak begitu. Pasal yang ketiga, martabat syubhah. Benda yang syubhah tu ada martabat pula. Mana martabat tu ada yang kita kata boleh ambil, ada yang kata tak boleh ambil. Benda macam mana yang boleh anggap syubhah, benda macam mana tak boleh anggap syubhah, ya. Yang keempat, pasal yang keempat, syubhah ni dalam kitab Ahya Ulumuddin ataupun dalam Sirus Salikin cerita tentang syubhah ni, di antaranya sampai kalau kita memburu, kita tembak satu binatang, kita panah satu binatang, tiba-tiba binatang tu hilang daripada pandangan kita, tiba-tiba kita jumpa dalam ayak, ya, mati. Ya, jadi kita nak mati benda buruan kita tadi dengan panah kita ke, atau tembak kita tadi ke, atau kerana ayak. Tu kan. Mana di situ syubhah. Syubhah kita nak pastikan dia halal ke tak halal. Kalau pasti dia halal kerana tembakan kita tu orang buru, tak apalah. Tapi kalau dia mati dengan ayak, mana dia bangkai, kan? Sampai ke satu peringkat disebutkan ada 2 orang. Dia nampak burung terbang. Seorang tu kata, ni nak cerita syubhah tu. Seorang tu kata, kalau burung tu burung gagak, jatuh talak isteriku. Tu dia. Mengarut ni cerita lah kan. Tapi dia nak cerita kan, kita tak buat macam tu lah. Kalau dia tu burung gagak, 1 talak jatuh. Punya lawak. Hak seorang kata, kalau bukan burung gagak, bini aku jatuh 1 talak. Oh, kata kau tu pula. Tiba-tiba burung yang terbang daripada jauh tak pasti gagak tak gagak, hilang pergi ke lain. Maknanya hak yang hilang tu burung apa? Burung gagak ke, burung tak gagak ke? Kan? Ya, maknanya di situ syubhah. Jangan-jangan gagak apa tadi, tapi tak pasti. Ataupun jangan-jangan bukan burung gagak apa, hang punya jatuh. Ya, maknanya di situ syubhah. Bagi orang yang memelihara syubhah, mereka sanggup menceraikan isteri dia, kemudian terujuk balik. Sampai peringkat tu, Allah. Cerita dalam Minhajul Abidin, ada cerita Sirus Salikin dan juga Ahya Ulumuddin,
benda-benda yang syubhah tu sampai kita kata pelik tapi begitulah detailnya. Ayat hujan jatuh dari langit, ambil tengah tu, itu halal. Tapi ayat hujan jatuh atas bumi, bumi siapa pula? Allah. Haru kita ni. Bumi siapa kita nak ambil ayat hujan atas bumi siapa? Sampai macam tu ni. Detailnya dia perinci ni. Pasal yang keempat, memeriksa hak orang yang warak. Mana orang yang warak ni, setiap satu nak ambil dia periksa dulu. Mai daripada mana, banyak ambil daripada mana. Allah. Pasal yang kelima, kaifiat orang yang bertaubat daripada harta yang dizalim. Macam mana? Orang tu dia pernah menzalim dengan harta begini kepada orang lain. Macam mana cara dia nak bertaubat? Yang keenam, pasal yang keenam, harta yang dikurniakan oleh sultan, oleh raja. Kebanyakannya macam mana? Halal, haram, halal ke haram. Macam mana kita masuk dalam tempat raja? Itu makna dalam Sirrus Salikin. Kalau yang ringkas dalam Sirrus Salikin, muka 185 sampai 108, dalam Ihya Ulumuddin muka surat 522 sampai 691 jilid kedua. Ini maknanya begitu. Ini pada kita ni cukuplah apa yang kita baca ni, faham dah sikit benda yang kita, macam saya kata tadi, makanan yang kita duk makan tu tak usahlah kira sedap semata-mata, tapi apa nama, ambil perhati sikitlah kalau kita ni ahli ibadat nah. Dalam kedai, dalam makanan hari ni supermarket mana, ayam kisak pun ada, daging kerbau kisak pun ada. Dikisak macam mana tahu kan? Kita tahu bagus kisak tak ada tulang dah, balik perui lagi kan. Tapi fikir-fikir samalah macam mana benda tu dibuat. Termasuk jugalah daging beku pun kita pun tak tahu kambing ke apa ke, campur sekali macam mana. Mai pada Pakistan. Pakistan pun tahu sajalah apalah. Baik, bukan kita nak ni, cumanya kalau bila yang syubhah tu sepatutnya bagi kita yang sayang dalam ibadat, hati-hati sikitlah nah. Siapa yang ingin memuaskan hati, nak bagi puas hati, bacalah ayat Ulumuddin. Duk ada berapa? 100 muka lebih kan? Di bawah tajuk halal dan haram. Siapa yang ingin memuaskan hati, hendaklah ia membaca buku tersebut. Kerana beliau sendiri pernah berkata bahawa tidak ada satu bahagian karangan yang pernah beliau memberikan perhatian yang serius seperti yang beliau berikan terhadap tajuk ini. Maknanya tajuk apa? Tajuk halal dan haram dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata, malah sebenarnya tidak ada satu kitab pun yang pernah dikarang dalam Islam seperti kitab Ihya Ulumuddin. Bukan kata sarjana-sarjana Islam, sehingga akan kepada sarjana-sarjana yang bukan Islam pun mengakui apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin merupakan satu perkara yang cukup teliti dan detail. Hal ini dapat dirasakan oleh setiap orang yang mengkaji dan merenungkan segala isi dan kandungan kitab itu dari golongan orang-orang ahli ilmu pengetahuan dan ahli insaf. Maknanya bagi orang yang mengkaji, dia akan dapat rasakan begitu detail. Pada kita ni bukan terlalu detail, nak cemui baca. Dia bahagi dalam ini ada 3 bahagi. Dalam babak ini ada 2 bahagi. Allah, nak baca satu-satu bahagi itu bukan panjang. Mana? Sirrus Salikin kita bisa baca kah? Baca. Sirrus Salikin baca. Ada tak surau? Tak jam hari baca sampai dekat mana? Ni kedua tu. Tu dalam muamalat tu. Dalam kita nak berusaha nak cari rezeki. Tu pun sebulan sekali. Kan 3 bulan sekali. Jadi bila nak dapat kan ilmu ni? Baik, kita masuk ke bahagian haram. Bahagian haram, hendaklah kamu mengetahui, moga-moga Allah merahmatimu, bahawa yang haram itu terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, bahagian pertama, haram pada zat benda itu sendiri, seperti bangkai, hamar dan segala yang tidak halal memakannya dengan dari jenis burung, binatang yang buas dan lain-lain. Mana haram pada zat benda itu sendiri dah memang haram lah. Seperti bangkai. Bangkai ni kena faham, bukan hak yang busuk tu bangkai. Bukan hak busuk tu bangkai.
Bangkai ni maknanya apabila dia mati, tidak mati dia tu dengan cara yang diluluskan oleh syarak, maka hukumnya bangkai lah. Kalau dia, walaupun dia tu benda yang halal, walaupun asal dia benda yang halal, tapi dia mati bukan benda melalui syarak, maka haram dia. Kalau dia sendiri pun zat pun dah haram, sembelih babi, baca bismillah dan takbir semua cukup, tak jadi kan, dia haram lah. Dan segala yang tidak halal dimakan, memakannya, seperti jenis burung. Ada jenis burung-burung yang tak boleh kita makan, tak usah makan lah. Binatang yang buas, walaupun kadang-kadang kita tak makan, tapi kita buat ubat. Burung gut-gut, burung gut-gut, minyak gut-gut. Gut-gut orang tak makan, saya tak tahu. Kambing gurun makan tak? Kambing gurun makan tak? Asalnya kambing gurun ni orang tak makan ke? Tapi orang buat minyak angin, minyak kambing gurun. Kalau boleh makan halal kambing gurun, kalau halal, maka minyak kambing gurun tak najis. Tapi kalau tak halal, minyak apa? Minyak rimau. Oh, bagus ni kan, minyak rimau. Jadi kalau benda tu tak halal buat minyak, najis lah. Kita lumuk badan kita, najis lah. Tak apalah kalau yang jelas-jelas yang halal tu tak apa. Nah, binatang yang buas, binatang yang buas. Dan binatang yang tertentu. Dan binatang yang melata. Yang melata-melata kebanyakannya, tak kira lah. Kumbang ke, kabui ke. Benda tu semua tu tak halal. Semua binatang dalam bahagian ini tidak halal dimakan. Bila kita tak halal dimakan, kalau dipakai pun kotor lah. Mungkin ada orang pakai apa nama, tangkai kuku rimau contohnya kan, kuku rimau. Dulu ada orang buat apa nama, gaham badak. Badak tak makan Badak tak boleh makan kan? Gaham badak. Kalau sakit, kalau dia sebahan gaham badak ni, kalau orang kata apa, kalau masuk duri asal-asal duri tu boleh keluar. Gaham badak. Tapi badak itu haram, maka gaham badak itu kalau kita buh, mana dia najis lah. Kan? Orang dulu dapat bahan gaham badak. Tapi bukan ayak badak. Ayak badak tu ayak lah, ayak je. Dia pun kata ayak kencing badak lah. Bukan, itu nama ayak cak badak. Ayak cak badak bukan ayak badak. Pada bila masa pun, maknanya bila masa pun tidak halal dimakan, sama ada sedikit ataupun banyak. Sikit je makan, tak boleh. Apa dia? Hati kora-kora. Hati musang, buat ubat lah kata anak. Cari hati keraduku. Keraduku. Benda tu haram, kalau kita buat ubat pun tak jadilah. Ataupun najis lah. Termasuk yang saya katakan kuku. Kata kuku rimau lah katanya. Dia pun buat tangkai. Ada pakai najis ya. Tak tergantung najis itu lah. Ataupun buat tangkai ke apa ke. Di mana najis. Kecuali dalam keadaan terpaksa saja. Maknanya yang kata tak boleh makan tu, kalau dalam keadaan terpaksa nak kena makan, makanlah. Iaitu ia merasa dirinya akan binasa, boleh sampai mati. Kerana ia tidak makan juga. Hidangan makanan yang lain tidak ada, terdapat dari ketika itu. Maka hanya dalam keadaan serupa ini saja barulah dibolehkan makan. Bukannya boleh, bukan kata halal, diboleh. Mungkin orang kata komando tu depa ulak sawah boleh makan apa kata. Dah lapak. Kan? Allah lapak ni apa tak ada ni. Mai sekok ulak sawah besar mentih besar paha. Ni lepaslah. Kerat kepala. Bakar pun sedap dah kan. Jadi boleh makan tu kerana lapang lah. Tak ada makan. Kalau ada makanan tak boleh lah. Kalau ada makanan tak boleh lah. Jadi janganlah pula kita anggap makan sekali sedap pun. Balik kampung pun ulak sawah mai je.
Bukan ulat sawa nak tangkap itik, dia tangkap ulat sawa lah. Jaga. Kemudian tak apalah kita kata ulat sawa kita tak makan. Tangkap ulat sawa, jual ulat sawa. Tangkap ulat sawa, jual ulat sawa. Sekilo berapa ringgit? Oh, mahal. Tangkap kekora, jual kora. Macam mana? Mana sumber tu, no? Kalau sumber yang halal, maka jadi halal lah. Kalau sumber yang haram, jadi haram lah. Jadi bukan jangan kita nyam saja bahawa halal haram. Sumber dia. Aku bukan makan ulat sawa. Aku ambil duit je. Aku beli beras lepas tu kak. Jangan keliru tu, no? Tu. Kera tu sampai tak laku. Aku laku naah dia. Sekok RM3 dah lah. Tapi cerah. Tapi pasal tak laku. Dia tak kira ke tak kira. Tapi oleh kerana tak laku, kalau laku, babi. Bau. Tak ada? Kata. Dia benda-benda yang haram ni tak boleh kita jual. Tai ayam kan. Dia memang dia, tapi yang menjual tu dia dapat duit tak? Yang menjual tu dapat duit. Yang membeli tu dia beli nak buat umpan, dia bukan nak makan katak. Kan? Dia beli nak makan nak buat umpan, dia tak makan katak. Tapi yang menjual tu. Jadi kena ambil kaedah macam jual ti ayam tu lah, bukan aku jual ti ayam. Aku jual ni ialah upah kerja tolong bungkus ya. Ni bukan jual ti ayam. Jual taid memang tak halal. Taid ayam ke, taid apa keluang ke tak boleh kan? Benda yang najis tak boleh dijual. Jadi yang kita beli taid ayam tu, yang menjual taid ayam tu bukan dia kena niat aku bukan jual taid ayam seguni RM2. Upah bubuh taid ayam lah seguni RM2. Tu jangan. Upah tu ya. Itu najis tu. Sebab tu najis ni dia walau kata boleh buat ubat ke sekalipun, bila kata najis yang terang-terang najis tu, kita kalau boleh yang tahu ni tak usahlah duk buat ubat. Kalau kata hati kora-kora ke hati apa nama ke yang benda tu haram, tak usahlah. Gamat dia tak apa, dia binatang laut. Gamat dia binatang laut kan. Termasuk macam ikan tu, dia kata binatang laut yang tidak ada bisa, yang tak ada berbisa kan, tak ada beracun, maka halal. Kan. Jadi gamat tu agaklah ikan apa? Kembung? Ikan buntai. Ikan buntai. Buntai tu dia ada racun kan. Jadi tu tak boleh. Itulah. Begitulah, jadi maknanya tentang halal ni, haram ni bukan pasal masuk dalam mulut makan saja, tapi kalau sumber daripada benda tu pun kita jadi sehingga kita akan tengok ke bawah ni, walaupun benda tu yang halal, tapi dah cara dapat dia pula, cara dapat dia yang tak halal, maka tetap hukumnya haram juga, jadi haram juga. Tapi itu dikata dua bahagi dah. Baik, kita berhenti kat situ. Firman Allah Taala, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimuradih, walillahil hamd, billahi taufiq. Pil lah, pil. Jadi dia memanglah, sebab tu dia kata tadi sama ada sedikit maupun banyak kan. Kalau kita pastikan benda tu memang benda yang haram, benda yang najis, kita tak boleh lah. Tapi kalau tak pasti, sebab tu zaman sekarang ni yang kata zaman sains dan teknologi ni banyak perkara